Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kita dapat berhimpun di Stadium Kajang ini. Secara mudahnya, ringkasnya saya nak nyatakan bahawa sedikit sebanyak saya berpengalaman tinggal dan berada di Kajang ini beberapa tahun yang lalu, iaitu semasa saya menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. Oleh sebab itu, perasaan saya, harapan saya ialah sebagaimana di masa saya muda-muda dahulu, dalam tahun 70-an dahulu, menjadi pensyarah di UKM dengan semangat untuk membawa perubahan kepada bukan sahaja Bangi, bukan sahaja Kajang, bukan sahaja Selangor, tetapi kepada seluruh negara. Saya balik pulang ke Kajang malam ini dengan semangat yang sama, iaitu dengan harapan yang rakyat Kajang, masyarakat Kajang, pengundi Kajang bangkit, bangun, dan pada 23 hari bulan Mac ini sama-sama kita keluar mengundi memenangkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai calon PKR, sebagai calon Pakatan Rakyat untuk memenangkan kita, memperkuatkan kita di Selangor ini dan di seluruh negara nanti. Kebetulan pula saya kenal amat sangat dengan Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Kami penuntut di United Kingdom. Dalam tahun 71 lagi beliau pelajar di fakulti universiti di perubatan di Ireland, saya di England dalam tahun 71 lagi. Saya juga kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tahun 1965 lagi, tuan-tuan. Dan dalam kenalan saya dengan mereka ini, yakinlah tuan-tuan bahawa orang-orang inilah pejuang-pejuang yang ada prinsip, pejuang-pejuang yang tidak boleh dibeli, pejuang-pejuang yang tidak mudah mengaku kalah. Dan pejuang-pejuang ini alhamdulillah bersama dengan tokoh-tokoh yang lain dalam parti-parti Pakatan Rakyat, PKR, PAS dan DAP dan lain-lainnya, NGO-NGO-nya, kami alhamdulillah masih bersama, masih bertekad, dan 23 hari bulan Mac ini adalah satu lagi bukti bahawa PAS, PKR, DAP, Pakatan Rakyat ketiga ini dan NGO-NGO bersama-sama dengan rakyat di Kajang ingin melihat bahawa Datuk Seri Dr. Wan Azizah menang dengan besarnya dalam pilihan raya kecil ini. Sebagaimana yang anak-anak saya Nurul Izzah sebut tadi, kita dalam pilihan raya baru-baru ini menang 52% undi daripada rakyat jelata seluruh Malaysia. Maknanya tuan-tuan, kita sudah menang. Walaupun sistem pilihan raya, cara pilihan raya, cara SPR mengendalikannya, cara jabatan-jabatan kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, jentera-jentera kerajaan digunakan untuk memastikan kita kalah dengan teruknya pada tahun lepas dalam pilihan raya umum itu, tetapi terbukti kita menang. Kalaulah kita sudah menang, kalaulah Anwar Ibrahim ini seorang pemimpin yang biasa, beliau sudah boleh berkata bahawa alhamdulillah saya telah dapat mencari dan memperolehi 52% undi rakyat. Maka oleh kerana sistem ini sedemikian rupa, saya terpaksa mengaku, saya terpaksa meninggalkan politik, saya akan keluar negara, akan diberikan jawatan-jawatan tinggi oleh banyak kerajaan, banyak sahabat, banyak universiti di luar negara. Beliau boleh memilih begitu. Tetapi sebagai tanda beliau pemimpin, sebagai tanda beliau bersama dengan kita rakyat Malaysia, dengan puluhan ratusan berbagai-bagai masalah yang rakyat hadapi, dalam konteks harga barang yang naik, dalam konteks masalah-masalah cukai yang baru dan berbagai-bagai, beliau memilih untuk berada di Malaysia. Dan sebelum beberapa hari yang lalu ini, beliau telah dipilih
untuk menjadi bakal calon kita dalam pilihan raya kecil Kajang ini. Tetapi sebagaimana YB Eng sebut, hakim-hakim di Malaysia malangnya telah membuat keputusan sebagaimana yang kita tahu. Oleh sebab itulah tuan-tuan, kita kena fikir dengan mudah saja bahawa kita sudah menang undi majoriti. Kita telah dapat kekal kerajaan Selangor dengan undi yang lebih besar, jumlah kerusi yang lebih besar, lebih daripada 2/3 Dewan Undangan Negeri Selangor. Di Kelantan negeri saya kita kekal dengan majoriti yang besar. Di negeri Pulau Pinang kita menang dengan kerajaan yang kukuh yang ada di sana. Di negeri Terengganu kita hampir menang baru-baru ini. Di negeri Perak kita hampir menang baru-baru ini. Di Melaka, di Johor dan sebagainya kita menambah kerusi kita. Kenapa tuan-tuan? Sesudah kita menang kerusi parlimen yang agak banyak, walaupun majoriti kita lebih daripada itu, walaupun kita menang kerusi jumlah DUN yang lebih banyak, kenapa tuan-tuan kita memilih untuk mengadakan pilihan raya kecil di Kajang ini? Sebabnya mudah tuan-tuan, bahawa kita sebagai pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, sama ada PAS, PKR atau DAP, menganggap bahawa adalah tanggungjawab kita, walaupun baru tak sampai setahun mendapat 52% kerusi undi rakyat, kita menganggap adalah tanggungjawab kita untuk terus mencari cara, kaedah, ways and means how to bring about change in Malaysia. Bagaimana kita nak menjadikan dan memastikan perubahan terus berlaku. Bagaimana kita nak supaya bukan kita menang dengan besar, naik gaji dan sebagainya antara kita, beri tanggungjawab dan jawatan yang banyak di kalangan kita di Selangor ini. Bukan itu sahaja matlamat kita. Kekal di Kelantan, kekal di Pulau Pinang, adun kita lebih ramai di Terengganu, adun kita lebih ramai di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, di Perak dan sebagainya. Bukan itu matlamat kita. Bukan nak jadi wakil rakyat macam saya ini 4 penggal dan duduk begitu saja. Tidak begitu. Tetapi matlamat kita, strategi kita, tujuan kita daripada awal lagi, daripada perjuangan awal kita, daripada penubuhan Pakatan Rakyat kita dalam tahun 98, 99, daripada kemenangan-kemenangan kita yang lalu-lalu, kita masih bergerak tuan-tuan, for your sake, for all our sake, untuk tujuan kita, untuk tujuan anak-anak kita, untuk tujuan cucu-cucu kita di masa yang akan datang dan generasi yang seterusnya. Maka oleh sebab itulah kita terpaksa mengadakan pilihan raya kecil di Kajang ini. Dan ini bukan ganjil. Ada orang kata, wah ini kita membazirkan wang rakyat, kita membazirkan wang negara. UMNO kata inilah merugikan wang rakyat. Jangan kita lupa tuan-tuan, dalam tahun 88 dahulu ada juga pemimpin UMNO. Nama dia Datuk Syahril Samad. Dia marah kepada UMNO, dia marah kepada Dr. Mahathir Mohamad, Presiden dia, Perdana Menteri dia dalam UMNO. Dia adalah ahli Parlimen Johor Bahru, dia letak jawatan sebagai ahli Parlimen. Lepas dia letak jawatan tuan-tuan, dia buat apa? Dia sendiri bertanding sebagai calon bebas. Datuk Syahril Samad daripada UMNO. Hari ini mereka tuduh kita membazirkan wang, kita merugikan masa, kita menyalahgunakan sistem pilihan raya dan sebagainya. Tahun 87, 88 sudah pun ada kes ini dibuat oleh orang UMNO kerana masalah dalaman UMNO. Kita tuan-tuan, bukan masalah dalaman mana-mana pihak, kita adalah melakukan tindakan ini kerana kita ingin meneruskan dan meningkatkan lagi prestasi kita, kerja kita, peranan kita, sumbangan kita, sebagaimana Nurul Izzah sebut tadi, bermula melalui Kajang dalam negeri Selangor dan insya-Allah untuk seluruh Malaysia. Jadi saya ingin menyeru, saya ingin merayu supaya kita bersungguh-sungguh bekerja. Tuan-tuan,
Dewan Rakyat sebagaimana disebutkan tadi sudah bersidang bermula daripada Isnin yang lalu. Kita mengambil pendirian berprinsip bahawa kita menganggap bahawa dalam kes-kes akhir-akhir ini, YB Eng sebut tadi kes Anwar Ibrahim sepatutnya bulan April diperawalkan. Kes Karpal Singh sepatutnya lambat lagi diperawalkan, dan hukuman kepada dua-dua tokoh ini telah dijatuhkan. Dan ada kes-kes lain lagi dalam mahkamah sebagaimana Nurul Izzah sebutkan tadi. Tuan-tuan, yakinlah kalau kita tidak menganggap dan kita ambil ringan pilihan raya kecil Kajang ini, kalau kita sekadar menang sahaja, bukan majoriti yang besar, yakinlah tuan-tuan, akan lebih banyak lagi penindasan yang akan dilakukan terhadap rakyat, akan lebih banyak lagi rasuah yang akan berlaku dalam negara kita. Maka yakinlah sebaliknya, kalau kita dengan tekad, kalau kita dengan berani, kita buat keputusan bahawa segala rasuah, segala kelakuan yang jahat-jahat, segala perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat, segala bentuk cukai yang meningkat senantiasa, kenaikan harga barangan, harga tol, jalan raya dan sebagainya, kalau kita nak melihat supaya benda ini diberhentikan, maka kita tidak ada pilihan lain. Di pihak pimpinan kita mengosongkan kerusi Kajang, di pihak kita yang mengundi, kita yang mencari pengundi-pengundi, di pihak kita mestilah insya-Allah bersama-sama keluar dengan ramai-ramai mengundi untuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah PKR untuk memenangkan kita di Kajang. Dan ini insya-Allah kalau kita menang, InsyaAllah itu akan berlaku dan kita menang dengan majoriti yang lebih besar. Yakinlah tuan-tuan, perubahan yang amat besar akan berlaku bukan sahaja di Selangor, bukan sahaja dalam Dun Kajang, tetapi permulaan perubahan yang baru untuk seluruh negara Malaysia. Tuan-tuan, insiden MH370, kami ahli-ahli Parlimen Pembangkang, PKR, PAS dan DAP bangkitkan di Dewan Rakyat hari ini, tetapi ditolak oleh Speaker. Kita mendesak, dan yang berucap petang ini ialah bekas Laksamana Tentera Laut, iaitulah ahli Parlimen kita daripada Lumut, mendesak sebagai bekas Panglima Tentera Laut memberikan fakta-fakta tentang bagaimana kes yang berlaku MH370 ini amat-amat membimbangkan kita semua. Di Dewan Rakyat tadi kita mendesak supaya Perdana Menteri datang sendiri ke Dewan Rakyat dan menjelaskan dengan nyata apa yang berlaku kepada MH370. Kes MH370 ini bagi kita yang tengok BBC, CNN dan sebagainya, baca dalam internet, memalukan negara kita. Insiden itu sendiri amat menyayat hati. Kita amat bersedih, duka cita dan terharu apa yang telah berlaku. Tetapi yang memarahkan dan yang mewujudkan kemarahan masyarakat dunia hari ini ialah kegagalan kita, kegagalan pemimpin-pemimpin kita, kegagalan Perdana Menteri dan pemangku Menteri Pengangkutan dan Menteri-Menteri Kabinet Barisan Nasional Malaysia ini mengendalikan krisis insiden ini dengan cara yang terbaik. Sebab itu negara China telah mengkritik kita, negara-negara lain dalam senyap-senyap, dan wartawan-wartawan asing mengkritik kita kerana kes itu. Ini tuan-tuan bukti yang terakhir bahawa perubahan mesti dilakukan, dan insya-Allah perubahan akan kita mulakan pada 23 hari bulan Mac ini di Kajang ini. Boleh atau tidak? Inilah harapan saya, inilah doa saya, dan saya harap tuan-tuan akan bekerja dengan sekuat-kuatnya daripada malam ini sehingga ke 23 hari bulan Mac ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.